Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zuhati bin Mahmudin akan mengupas berkenaan personality keazaman. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai apakah itu mengenai keazaman, kita pergi dulu apakah yang dimaksudkan dengan keazaman. Okey, keazaman ni kalau kita lihat maksudnya ialah satu sikap yang positif, iaitu bermaksud kemahuan, keinginan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang dihajati, yang diinginkan. Keazaman ni semua orang ada keazaman. Keazaman tu sebagai contohnya keazaman tak mestinya keazaman untuk tahun baru. Keazaman apabila meningkat apabila seseorang itu melangkah ke tahun baru. Keazaman, semua orang akan ada keazaman. Keazaman itu meliputi apa yang dia nak capai, seseorang itu nak capai dalam kehidupan. Terutamanya keazaman untuk berubah daripada yang negatif kepada yang positif. Keazaman untuk berubah daripada yang pasif kepada yang aktif. Keazaman untuk berubah daripada yang buruk kepada yang baik, ataupun yang jahat kepada yang lebih baik. Semua orang boleh berubah. Semua ada keazaman. Daripada peringkat kanak-kanak hinggalah peringkat warga emas. Apa yang pasti semua orang akan cuba mencapai keazaman itu daripada satu peringkat ke satu peringkat yang lebih terperinci dan untuk mencapainya. Keazaman ini bergantung kepada diri seseorang itu. Sama ada seseorang itu, kalau dia memiliki keazaman, dia akan cuba untuk mencapainya dan cuba untuk mencapainya, walaupun dia rasa susah untuk mencapainya, dan dia walaupun dia ada melihat kepada rintangan yang berlaku dalam diri. Keazaman itu adalah keazaman dalam diri seseorang untuk berubah daripada buruk kepada baik, seperti yang saya katakan tadi, berubah daripada buruk kepada baik. Personality seseorang itu semuanya tidak akan pada peringkat penggunaan tidak akan baik. Mesti pada peringkat penggunaan akan ada buruk, dan peringkat perakhiran mesti akan ada baik. Saya beri kepada klien saya yang pertama yang saya pernah buat, saya pernah dia memiliki sesuatu keazaman yang untuk memajukan diri dia. Sebelum ni dia kerja di sektor swasta. Dia bekerja selama beberapa tahun. Dan sekarang ni dia bekerja di sektor kerajaan. Okey. Dan bila dia kerja dari sektor kerajaan, keinginan dia adalah, keazaman dia adalah untuk memantapkan kejayaan dia, untuk membuatkan dirinya sampai dalam kejayaan dan untuk mengubahkan diri dia. Keazaman ini adalah untuk memajukan diri dia daripada pekerjaan sebelum ini untuk pekerjaan yang dia miliki sekarang ini, untuk memantapkan masa depannya. Keazaman bermula daripada peringkat kanak-kanak. Apabila seseorang kanak-kanak itu masuk sekolah rendah, dia akan mula mempunyai bentuk yang mempunyai keazaman. Keazaman yang macam mana? Keazaman yang orang kata cita-cita. Apakah cita-cita dia yang cuba capai? Biasanya kanak-kanak, bila peringkat kanak-kanak ni, keazaman yang cuba dicapainya adalah membentuk diri dia menjadi apa yang diinginkan apabila dekat remaja ataupun mendekat dewasa. Sebagai contohnya, kalau seseorang kanak-kanak itu menjadi seorang polis, pada peringkat dewasa dia akan cuba untuk mencapai cita-citanya, keazaman itu dengan caranya yang tersendiri. Walaupun peringkat kanak-kanak, orang kata peringkat kanak-kanak mungkin keazaman yang dicuba diserapkannya itu tak mesti hanya akan menjadi kenyataan. Sebab pada peringkat remaja mungkin keazamannya akan berubah. Yang pastinya pada peringkat kanak-kanak lagi, keazaman itu akan membentuk pada seseorang individu, oleh seseorang manusia. Sebab keazaman ini adalah satunya sikap positif yang
Yang apa orang kata, kalau seseorang itu cuba melakukannya dengan ketekanan, kecekanan, maka apa yang diazamkan itu akan kita lirik kepada keazaman yang contohnya keazaman yang ada dalam diri saya sendiri. Okey, sekiranya saya ingin melakukan sesuatu tugas, walau sekecil mana pun tugas itu, saya akan cuba untuk melakukannya sehingga selesai. Sebagai contohnya, sekiranya saya ingin menyeberangi sebuah jambatan, saya akan cuba menyeberanginya walau mana sukar sekalipun jambatan itu. Walaupun orang kata jambatan tu macam kata buruk sekali mana pun, bergoyang ke atau sekali mana pun, saya akan menyeberanginya sampai ke hujung kepada jambatan itu. Sebab kalau saya nekat untuk melakukan sesuatu perkara itu, saya akan terus cuba untuk melakukannya sehingga selesai. Sebab itu orang kata keazaman ini adalah satu yang amat penting. Personality yang orang kata, sikap yang perlu ada pada semua orang. Sebab semua orang mesti berubah daripada buruk kepada baik. Tak semua orang ada keazaman yang boleh mengubah dirinya melalui sikap yang positif dan negatif. Okay. Mengimpikan sesuatu perkara tidak begitu susah, kerana ia orang kata tidak terhad, kerana tiada batasannya. Sebagai contohnya, kalau kita lihat dalam konteks goal ni, ultimate goal, yang istilah kepada SMART, iaitu S spesifik yang fokus atau menjurus, M iaitu measurable, iaitu boleh diukur, attainable, boleh dicapai, R realistik, berpijak di bumi nyata, dan T time atau time iaitu ada tempoh masa yang ditetapkan. Bagi sebagai contohnya, sekiranya kita ingin mencapai sesuatu keazaman, kita kena realisasikan keazaman itu agar keazaman kita itu tercapai. Sebab kalau kita tak realisasikan ada matlamat untuk mencapai keazaman itu, memang kita takkan dapat mencapainya dengan begitu mudah. Sebagaimana yang dicatatkan di sini ialah, dan ia memerlukan masa yang agak lama ataupun agak ringkas ataupun agak sebentar, bergantung kepada macam mana kita merealisasikan sesuatu kerja itu dan membentuk suatu keazaman yang orang kata yang positif dalam diri. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi keberkesanan keazaman. Okey, sebab kalau untuk menjadikan sesuatu keazaman itu lebih berkesan dan lebih strategik dalam diri seseorang itu, bergantung kepada ilmu pengetahuan. Sekiranya seseorang itu tidak ada ilmu pengetahuan tentang sesuatu kerja atau sesuatu yang ingin dicapainya, maka sesuatu keazaman itu tidak akan tercapai dengan begitu mudah. Orang kata kalau ilmu pengetahuan itulah yang membantu seseorang itu untuk mencapai apa yang ingin dicapainya. Goal, orang kata goal is important dalam hidup seseorang. Goal atau matlamat itu adalah penting, dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh seseorang dalam menghasilkan sesuatu perkara ataupun kerja yang ingin dicapainya. Okay. Berani. Okey, yang kedua ialah berani. Sekiranya seseorang itu mempunyai keazaman, dia perlu memiliki sikap yang berani. Sebab kalau tak ada keberanian, maka seseorang itu memang takkan mudah untuk orang kata mencapainya. Sebagai contohnya, macam saya katakan tadi itu, kalau saya ingin merintangi jambatan, orang kata saya kena berani, sebab saya tak tahu jambatan tu orang kata bergoyang ke ataupun jambatan tu mungkin akan runtuh ke. Tapi kalau saya memiliki keazaman, saya akan berusaha untuk memberanikan diri saya untuk meniti jambatan itu, walau macam mana sekalipun, hingga sampai ke penghujung jambatan itu. Dan yang ketiga ialah fokus. Okey, fokus. Kalau kita ingin mencapai sesuatu keazaman, sikap keazaman, kita perlu fokus. Kalau tak ada fokus, memang kita tak boleh nak melakukan sesuatu kerja tu, dan keazaman itu tidak akan tercapai kalau tiada fokus. Orang kata fokus itu perlu, sebab fokus ini adalah satu perkara yang perlu dilakukan ataupun
perlu dilakukan oleh seseorang untuk membentuk diri seseorang itu untuk berjaya dalam kehidupan. Sebagai contoh, saya ambil lirik kepada klien saya yang saya jumpa sebelum ni. Itu dia memang memiliki kata fokus dan juga keazaman yang cukup bagus. Sebab walaupun macam mana pun dia kerja, tapi dia mempunyai keinginan untuk berubah demi masa hadapan dia. Sebab semua orang memang akan mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan dan keazaman untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup dia. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi keberkesanan keazaman ialah istiqamah. Okey, istiqamah ini ialah bila seseorang ingin menetapkan keazaman, dia perlu istiqamah dalam melakukan sesuatu kerja itu. Sekiranya tidak istiqamah, dia akan melakukannya separuh jalan. Dan orang kata bila tiada istiqamah dan ketetapan dalam dirinya, maka dia kata akan berlaku sekerat jalan, dan bila berlaku sekerat jalan, sikap keazaman itu tidak akan terbentuk dalam dirinya. Sebab itu istiqamah ini penting dalam diri seseorang. Sebagai contohnya, kalau kita relate kepada sebelum ni, macam seseorang tu kadang dia ingin berubah daripada buruk kepada baik, dia mesti perlu istiqamah dalam diri dia untuk ada keazaman untuk berubah. Kalau dia hanya kata dalam dirinya untuk berubah, sedangkan dia tidak ada kenekatan dalam diri dia untuk berubah, maka benda tu takkan berlaku secara berterusan ataupun secara berkekalan. Orang kata kalau seseorang itu ingin melakukan, biarlah ia secara berterusan sampai bila-bila. Dan seterusnya ialah sanggup berkorban. Okey, kalau seseorang itu memiliki keazaman, mencapai sikap keazaman yang sanggup berkorban ke arah yang lebih baik. Apa saja yang dia buat, dia perlu sanggup berkorban. Sama ada berkorban tenaga, berkorban wang, berkorban apa saja harta benda untuk mencapai sesuatu keazaman untuk dirinya berjaya dalam hidup. Contohnya, kalau seseorang itu ingin masuk universiti, dia makan, dia akan cuba untuk berkorban untuk mencapai hasratnya keazaman itu masuk universiti. Sekiranya dia tak ada keazamannya dan dia tak sanggup berkorban, maka benda ni tak akan tercapai. Dan seterusnya, dia perlu ikhlas. Kalau tak ada sikap ikhlas dalam diri dia, maka keazaman tu tidak akan berlaku dengan begitu mudah. Orang kata kalau seseorang itu ikhlas dalam melakukan sesuatu kerja dan ada terbentuk sekali dengan keazaman itu, maka sesuatu kerja itu akan berjaya. Dan seterusnya, reda. Okey, sikap reda ni orang kata kalau reda dalam diri seseorang itu perlu ada. Kita kena sentiasa reda. Reda apa yang kita buat. Sekiranya banyak cabaran, rintangan yang dihadapi, kita perlu reda. Konsep reda itu adalah kita perlu bersedia menerima apa saja yang berlaku dalam diri kita, ujian dan cabaran. Sebab keazaman ini berlaku seiringan dengan konsep reda. Kalau tiada konsep reda dalam diri, dia akan mudah tergelincir dari landasan untuk mencapai sesuatu keazaman yang dimiliki. Okay. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi keazaman ialah perlu bertolak ansur. Kalau tak ada sikap tolak ansur, memang orang kata tak boleh mencapai sesuatu keazaman dengan mudah. Sikap tolak ansur dalam diri itu perlu ada dalam diri seseorang. Sebabnya kalau kita, orang kata kita terlalu dikir dan juga terlalu fokus kepada sesuatu benda tanpa ada sikap tolak ansur, memang kita tak akan mencapai dengan begitu mudahlah keazaman. Keazaman ini orang kata perlu dengan sikap tolak ansur. Kalau tak ada tolak ansur dalam diri, orang kata bukan mudah untuk kita relatekan dengan keazaman sesuatu kerja yang kita nak. Sebagai contohnya, kalau keazaman saya, diri saya, kalau saya nak belajar sampai saya ambil PhD, saya akan cuba untuk sedaya upaya saya untuk
mencapai tahap untuk sampai memperoleh PhD. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi sikap keazaman ialah tidak mudah berputus asa. Sebab semua orang perlu mempunyai sikap yang kata yang jangan cepat berputus asa. Sebab kalau berputus asa ni akan menghalang seseorang itu untuk mencapai keazaman yang diingini. Sebab sekiranya seseorang itu mempunyai keazaman untuk sebagai contohnya untuk orang kata memiliki keluarga bahagia, untuk berkahwin, dapat rumah banglo yang besar, kereta yang besar dan sebagainya, dia tak boleh berputus asa. Orang kata tak boleh